Hello guys, bersama saya lagi di dalam Alright Dapat Channel dalam segmen Suara Orang Kampung. Oke, sebelum saya teruskan, jangan lupa tekan butang subscribe, like, dan share. Mari kita ikuti berita panas hari ini. Rafizi Ramli menerima cabaran daripada bekas ketua Jekom Negara di dalam era pentadbiran Kerajaan UMNO Barisan Nasional. Sahabat-sahabat semua, ya inilah dia. Apakah cabaran itu? Ya mari kita tengok bersama. Sebab kita tahu sahabat-sahabat semua, sejak kepulangan Rafizi Ramli, bekas ketua Jekom UMNO Barisan Nasional Puat Zakir ini, ya sentiasa ya memberi dan menyerang saudara kita Rafizi Ramli, timbalan Presiden Parti Keadilan Rakyat. Dan sekali lagi ya dikatakan apabila Rafizi Ramli mendedahkan pelbagai pendedahan sejak dari awal kembalinya beliau mendedahkan tentang Sapura, ya, tentang Sapura. Jadi selepas itu sekali lagi Rafizi Ramli membuat pendedahan Hakim Taylor, terima kasih Minasaka katanya, membuat pendedahan tentang kapal kapal LCS, selepas Sapura kapal LCS. Jadi bekas ketua Jekom ini pula memberi cabaran kepada saudara kita Rafizi Ramli. Katanya kalau kamu mendedahkan, kamu membongkarkan Sapura lah, LCS lah, dan banyak-banyak lagi jurung-jurung, tapi kenapa kamu tidak membongkarkan kes Trowong katanya. Jadi mari kita lihat apakah kenyataan daripada Muhammad Zarkasi ini sendiri ya. Ya, ini dia cabaran beliau ya. Katanya UMNO cabar Rafizi bongkar proyek Trowong Guan Eng. Karena Rafizi begitu agresif ya, membuat pendedahan demi pendedahan. Jadi inilah dia cabaran ya daripada Puat Zarkasi. Seperti mana yang kita tahu, sebelum ini beliau adalah ketua memegang jawatan di dalam Kementerian Jekom untuk era Kerajaan UMNO Barisan Nasional. Katanya ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO Muhammad Puat Zarkasi hari ini mencabar timbalan Presiden PKR Rafizi Ramli ya, supaya mendengar atau supaya membongkar proyek Trowong bekas Ketua Menteri Pulau Pinang Lim Guang Eng. Bagaimanapun katanya, dia yakin ya Rafizi tidak akan berbuat demikian karena Lim adalah kroninya. Dia yakin kononnya Rafizi tidak akan membuat pendedahan. Jadi mari kita dengar sekejap lagi apakah jawaban daripada Rafizi Ramli. Walaupun Lim sudah didakwa, tetapi rakyat ingin tahu macam mana Trowong itu gaib. Projek kapal tempur pesisir lewat Kamu Bising, Trowong gaib Kamu Senyap. Penghantaran ya kapal pertama lewat dari tarik asal pada April 2009. Kelewatan itu tambah parah kerana dibekukan oleh Kerajaan Pakatan Harapan. Ya, itu dia, katanya dibekukan oleh Kerajaan Pakatan Harapan. Jadi ini sekali lagi adalah satu bukti yang tidak jelas ya, karena apa yang dinyatakan dibekukan itu adalah satu tuduhan ataupun satu perkara yang tidak benar ya. Yang Pakatan Harapan tidak pernah membekukan ya, tidak pernah membekukan pembinaan ataupun progres ya kapal pesisir pantai itu ya. Tapi kenyataan daripada ketua Jekom ini ya sangat mengelirukan rakyat di luar sana ya. Kerana pada asasnya seperti mana yang dikeluarkan di dalam laporan PSC ya, kerja-kerja itu diberhentikan pada April 2018. Kenapa diberhentikan ya April 2018 sebelum mereka tewas pada Mei 2018? Karena jarung-jarung ataupun syarikat-syarikat yang sepatutnya ya main kontraktor ini sebenarnya harus membayar kepada subkon yang terlibat dalam pembinaan dan sebagainya, tetapi mereka tidak melakukan pembayaran. Akhirnya subkon itu berhenti melakukan pekerjaan mereka untuk membina kapal tersebut pada April 2018 ya, dan karena itu ia mula terbengkalai. Kenapa tidak dibayar? Karena uang itu sudah digunakan dengan tujuan yang lain, dengan pembelian seperti yang dibocor ataupun didedahkan oleh Rafizi Ramli. Itulah penyebabnya sehingga ya
kontraktor ini tidak memiliki cash yang cukup walaupun sudah dibayar oleh kerajaan Malaysia sebanyak 6 bilion. Tapi tidak mencukupi kerana ada yang songlap itu, songlap ini, seleweng ini, keterisan berlaku, rasuah berlaku, dan akhirnya bajet itu tidak mencukupi untuk membayar subkon yang sepatutnya untuk melakukan pembinaan kapal itu, sahabat-sahabat semua. Jadi, kalau Ketua JKOM ini katanya lewat kerana pembekuan oleh Kerajaan Pakatan Harapan, itu adalah satu yang tidak masuk akal. Ya, sebab sudah dinyatakan di dalam laporan PAC, walaupun pada tahun-tahun sebelum itu, sehinggalah tahun 2020 dan seterusnya, masih ada proses. Ya, kerja-kerja itu walaupun pada April 2018, subkon ada yang berhenti, tapi ia berjadi disambung, tapi kadar pembinaannya itu terlalu lambat, ya. Itulah yang menyebabkan kapal itu, bukannya karena Kerajaan Pakatan Harapan yang membekukan. Ini adalah satu tuduhan yang cuba untuk mengelirukan rakyat di luar sana, sahabat. Mungkin terowong Inlim ini, guys, katanya karena disorok oleh orang-orang bunian laut. Rafisi sampai tak jumpa untuk melaluinya. Begitu panas kononnya. Beliau menyindir saudara kita Rafisi Ramli. Dan katanya lagi Rafisi dan Jabatan Kuasa Kira Wang Negara PSC memang hipokrit. Tulisnya dalam satu hantaran di Facebooknya hari ini. Jadi ini lagi ya satu kenyataan yang tidak berasas. Katanya Jabatan Kuasa Kira Wang Negara memang hipokrit katanya. Sedangkan seperti mana yang kita sudah beritahu sahabat-sahabat semua, 9 daripada ahli jabatan kuasa itu adalah daripada ahli parlimen yang ada di dalam kerajaan pada hari ini. 3 daripadanya adalah daripada UMNO, 3 juga daripada Bersatu, dan 1 atau 2 daripada PAS, dan yang selebihnya adalah daripada Pakatan Harapan ataupun pembangkang yang hanya begitu sedikit jumlahnya. Kalau dia katakan Jabatan Kuasa Kira Wang Negara itu hipokrit, jadi maksudnya orang-orang UMNO yang terlibat juga di dalam Jabatan Kuasa Kira itu juga hipokrit. Jadi kenyataan ini tidak masuk akal. Kenyataan ini hanyalah untuk mewujudkan persepsi, untuk mengelirukan rakyat mendengar apa yang beliau katakan ini. Jadi inilah tugas kita sahabat-sahabat semua untuk memberikan kebenarannya, memberikan perkara yang benar, tidak seperti Ketua JKOM ini yang selalu memusingkan fakta, yang melakukan katanya hipokrit lah dan sebagainya. Semalam katanya seorang pegawai menteri kepada Menteri Jabatan Perdana Menteri tugas-tugas khas Abdul Latif Ahmad membuat laporan polis terhadap Rafizi. Ini selepas Rafizi mendakwa Abdul Latif mempunyai seorang istri bernama Zainab Muhammad Saleh yang terlibat dalam penyelewengan dana proyek kapal tersebut. Jadi sahabat-sahabat semua, kita ada kongsikan semalam ya berkaitan dengan kenyataan ini ya, yang mana Rafizi Ramli telah akan dipanggil oleh polis untuk disiasat dan sebagainya, melalui kenyataan yang diberikan oleh Rafizi Ramli. Dan apa yang direspon Rafizi Ramli daripada perkara ini sebenarnya, kata dia akan pergi ke balai polis ya untuk memberikan kerjasama penuh untuk memberikan keterangan, untuk disiasat dan sebagainya. Namun satu persoalan Rafizi Ramli adalah bagaimana bisa mungkin ataupun penolong kepada menteri ini baru sehari petang dia membuat laporan, sebelum esoknya polis pun telah membuat kenyataan yang akan membuat siasatan terhadap Rafizi Ramli. Soalnya adalah sehari sebelum itu YB Akmal Nasir telah pun membuat juga satu laporan polis, tetapi sehingga hari ini tidak ada satu siasatan pun ataupun kenyataan daripada balai polis untuk membuat penyiasatan terhadap menteri ataupun individu ini yang dikatakan terlibat di dalam menjerum skandal LCS katanya. Jadi mari kita dengar bersama sahabat-sahabat semua, mari kita lihat, mari kita tonton, mari kita baca bersama apakah jawaban daripada saudara kita Rafizi Ramli terhadap cabaran Puak Zakasi yang kononnya mencabar Rafizi untuk membuat pendedahan berkaitan dengan
terowong ya, terowong dan sebagainya. Jadi dia menjangkakan bahwa revisi tidak akan berani membuat pendedahan kononnya karena Lim Guang Eng adalah koroninya. Benarkah kenyataan beliau itu? Mari kita jawab, apakah tindakan Rafizi Ramli? Apakah yang dikatakan oleh Rafizi Ramli? Ini adalah respon ya daripada Rafizi Ramli terhadap cabaran yang dilontarkan oleh Puat Zakasi, yang mana menyatakan Rafizi tidak akan berani membongkar skandal terowong yang sedang juga dalam perbicaraan pada ketika ini. Ini jawaban saudara Rafizi Ramli, katanya. Katanya Rafizi jawab sebab tak bongkar isu terowong Pulau Pinang. Ya, beliau akan membuat pendedahan ya, beliau menyahut cabaran daripada siapa ni, Puat Zakasi, bahwa beliau tidak takut ya untuk membongkar ya tentang terowong di Pulau Pinang ini. Jadi mari kita baca bersama kenyataan daripada Rafizi Ramli. Inilah dia. Sa'alam katanya timbalan presiden ya. Boleh nampak? Ada kecil sedikit ya. Timbalan Presiden Parti Keadilan Rakyat PKR Rafizi Ramli akan menjawab mengenai mengapa beliau tidak membongkar penyelewengan proyek terowong Pulau Pinang ya yang pada Jumaat ini. Maksudnya esok 2 hari bulan, sementara kita menunggu keputusan daripada Bung Mokhtar punya penghakiman, juga kita menantikan Rafizi Ramli akan membuat pembongkaran berkaitan dengan proyek penyelewengan terowong dikatakan yang berlaku di Pulau Pinang itu. Mari kita baca storika sendiri. Sebenarnya ini antara kenyataan Rafizi yang dinyatakan di dalam Twitter ya, di dalam Twitter. Katanya Amna tak arti nak jawab pasal semua pendedahannya. Jadi jangan sibuk ungkit kenapa saya terbongkar pasal terowong Pulau Pinang. Esok saya jawab, bagi lagi bola tanggung. Jadi bersiap sedialah UMNO Barisan Nasional, bersiap sedialah Jekom ya, akan terbongkar lagi lah perkara yang dinantikan oleh semua rakyat Malaysia. Siapakah jerum, siapakah yang terlibat di dalam semua isu ini. So guys, sebelum kita mengundurkan diri seperti biasa, peribahasa mengatakan, tak apa pun kanggap 2 ton keinginan. Sekian, bye bye.